Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun sudi bersama di Google Meet Gemah Nur Iman pada pagi ini untuk membimbing bacaan Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah dari kisah-kisah Al-Quran yang berusaha Puan Rosni Hati Mansur bersama dengan tim Gemah Nur Iman yang telah pun menyediakan platform untuk kita berkuliah pada pagi yang penuh barakah ini. Yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang sudi mengimarahkan dan sudi memilih untuk berada di Google Meet Gemar Iman bersama dengan Al-Fadil Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun memberi banyak kurniaan kepada kita yang tidak ternilai. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi yang penuh barakah ini dan dilimpahi dengan kefahaman ilmu. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Bagi memberkati majlis kita yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu Taala, dipayungi oleh para malaikat bersama kita berada di halaqah ilmu pada pagi ini. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahhab. Kita terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan menganugerahkan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Sembuhkanlah dengan rahmat-Mu, ya Allah. Hanya Engkaulah maha menyembuhnya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafakallah syifaan ajilan. Untuk Wan Aisyah anda, Ustazah Hanisun binti Mat Hanifah, Hajah Hanizah binti Mat Hanifah, Ahmad Syair bin Katmin, Maimunah, Muhammad Hashim, Awadahnia, Muhammad Aziz, Norashikin, Lajis, Elais Aziz, Latifah Husin, Zahra Husin, Muhammad Faiz bin Muhsin, Roslinda, Muhammad Yusuf, Rosilawati Syarif, Razlinda Abdul Razak, Siti Nur Zalizawati Amran, Nur Nasnina Abu Nasir, Khairul Bariyah binti Harun, Ismail bin Muhammad Yunus, Najihah Abdul Rahman, Jaruhaiza Haji Ahmad, Sofian Ahmad, Siti Hawa binti Abdul Rahman, Azihan Maksaman, Hanisah binti Hashim, Nurul Aisyah, Asilah binti Muhammad Yusuf, Samir Husaini Muhammad Yusuf, Sazwan Husaini Muhammad Yusuf, Muhammad Azri Husaini, Muhammad Yusuf bin Haji Omar, Zaharah dan Muhammad sekeluarga, Munawarah binti Abdul Sabihi, Latin Sharifah binti Zain, Siti Rahimah binti Ja'far, Farhida Fariyati Abdul Ghafar, Tengku Rozila binti Tengku Azman, Zarina binti Sultan, Kasim bin Abdul Rahman, Emilia Nuraisha binti Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Nur Madiah Mukhtar, Hamudah Hasan, Muhammad Zarid Idlan Abu Nasir, Mahani Arsyad, Hajah Halus binti Husin, Rashidah Nur binti Muhammad Hanifah, Roslan Saad, Yusuf bin Aman, Cik Nolia binti Hashim, Jamna binti Azihan, Muhammad Rizaini Muhammad Din, Rahaya Kamarudin, Halimatun Sa'diyah binti Hasan, Salim bin Ranggas, Farhana Syafrika binti Abdullah, Haji Kartini binti Haji Abdul Rahman, Haji Rosli bin Haji Saleh, Masnah binti Mas Said, Muhammad Khalif Hayyim bin Nisamuddin, Rogayah Bani Amin, Muhammad Amirul Hakim, Fatimah Syahabuddin, dan seluruh nama yang telah pun diberikan untuk kita terus doakan mudah-mudahan diberi syifa yang sempurna
dan juga kepada para jemaah yang hadir pada pagi ini. Kita turut mendoakan sekiranya ada diuji dengan pelbagai masalah kesihatan dan masalah yang lain. Kita turut doakan asbab berada di halaqah ilmu, membaca kalamullah dan berdoa bersama Al-Fadil Ustaz. Mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis kita diteruskan dengan segala bangga dan sukacita dipersilakan Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah dari kisah Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa zukhrina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, sesungguhnya tiada sebarang kemudahan melainkan sesuatu yang Engkau jadikan ia mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau menjadikan sesuatu kesukaran itu sekiranya Engkau menghendakinya, maka ia boleh menjadi sesuatu perkara yang mudah. Allahumma yassir umurana. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami. Salam ceria, salam gembira, salam PRN bagi yang telah pun baru sahaja, yang sudah pun melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik dan sihat. Dan selepas ini cukup-cukuplah dengan apa yang telah berlaku di sekitar kita. Sepatutnya lebih tumpu kepada pembaikan, pemulihan, peningkatan, pada masa yang sama membuat pengisian yang bermanfaat untuk kebaikan ramai orang. Dan kita doakan mudah-mudahan semua pemimpin dari parti apapun, dari pihak mana pun yang telah pun ditentukan oleh Allah, mereka menjawat ataupun kita sebut mendapatkan kedudukan dan ruang masing-masing dalam posisi yang pelbagai. Mudah-mudahan mereka jalankan tanggungjawab tu untuk kebaikan dan manfaat kita semua, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sama-sama membacakan surah Yasin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah surah Yasin pada pagi ini, Allah ceriakan hati kita, lapangkan fikiran kita. Apa yang kita hasratkan, apa yang kita hajatkan dapat dicapai. Matlamat kita untuk melaksanakan beberapa tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan ke atas kita dapat kita sempurnakan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jaza. Marilah sama-sama kita membacakan surah Yasin. Mudah-mudahan dengan berkah surah Yasin ni, orang-orang yang kita doakan itu dapat mendapatkan afiat dan sihat mereka, insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah pada pagi ini Kau berikan lagi kami peluang untuk hidup. Alhamdulillah, segala puji-puji bagimu ya Allah. Terima kasih dan syukur kepadamu ya Allah. Pada saat ini Engkau masih lagi perkenankan berikan taufik kepada kami untuk meminta dan berdoa. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Kau berikan peluang kepada kami dengan nyawa dan kesihatan. Kau berikan kesempatan kepada kami untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Engkau fasihkan lidah kami, Engkau berikan tenaga kepada kami, Engkau berikan kekuatan untuk kami menegakkan tulang belakang kami, melaksanakan ibadah solat fardu subuh. Alhamdulillah, ya Allah, merupakan nikmat yang amat besar bagi kami. Ya Allah, terima kasih dengan nikmat iman dan Islam. Tanpa nikmat dan Islam, tanpa nikmat iman dan Islam, kami tidak tahu di mana kami berada, dengan siapa kami berada, dengan apa perbuatan yang sedang kami lakukan. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam, Engkau dudukkan kami dengan pendengaran yang baik. Engkau dudukkan kami dengan kesihatan yang baik. Engkau dudukkan kami dengan penglihatan yang baik. Engkau dudukkan kami dengan ingatan yang baik. Engkau dudukkan kami dengan pemahaman yang baik. Alhamdulillah, puji-pujian bagimu ya Allah. Ini semua adalah nikmat daripada Engkau. Sebahagian manusia Engkau uji kesihatan mereka sehingga mereka tidak dapat membacakan Al-Quran. Sebahagian manusia Engkau uji pendengaran mereka ya Allah sehingga mereka tidak dapat mendengarkan pesan-pesan wahyu. Sebahagian mereka Engkau uji dengan keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan sehingga mereka tidak dapat bersama untuk mendengarkan dan mengikuti pengajian. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Namun kami mengingat juga sahabat kami, keluarga kami, kenalan dan rakan taulan kami ya Allah, yang masih lagi diuji dengan ujian yang berkaitan dengan kesihatan mereka. Kami mohon kepadamu dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Apalah kiranya Engkau berikan afiat dan kesembuhan untuk mereka juga ya Allah, supaya mudah-mudahan mereka dapat beramal bakti, dapat menjalankan ketaatan, dapat meneruskan amal soleh dengan lebih lancar, dengan lebih mudah setelah mereka dikembalikan afiat dan sihat mereka. Kami mohon kepadamu ya Allah, bersungguh-sungguh dari lubuk hati kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, bersungguh-sungguh dari lubuk hati kami yang paling dalam sekali. Kabulkanlah ya Allah permintaan kami, kabulkanlah ya Allah permohonan kami, dan jadikanlah kami dan mereka sebahagian daripada orang-orang yang melaksanakan kebaikan semata-mata kerana-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salam ceria, salam gembira. Ada yang gembira ni. Hmm. Mudah-mudahan ada yang gembira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang gembira. Alhamdulillah, syukur. Sehat tu? Handphone okey, internet okey. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat-sihat orang tua, Ustaz. Sehat-sehat orang tua, Alhamdulillah. Sempat dapat menjejak waktu kepada tua. Orang tua ni ada kelebihan. Rasulullah bersabda, orang yang paling baik ialah yang panjang umur dan elok amalan dia. Orang yang paling baik tu yang panjang umur. Jadi ciri yang pertama kira-kira macam ada lah kita. Panjang umur ni kira nak lebih berapa tahun? Saya kira lebih 50 tahun kira panjang umur lah 50 boleh ya? 50 panjang lah kira. Sebab umur... Cik dah 70, masuk 72 dah lambat. Masya Allah. 72. Bawah mana je ni. Allahu Akbar. 72 tu maknanya banyak bonus Allah beri tu. Allahu Akbar. 72. Alhamdulillah. Sebab bila Rasulullah sebut 60 hingga 70, maknanya 50 ke atas tu saya kira dah diberikan lanjutan umur lah. Alhamdulillah. Siapa yang dah 70 lebih, Alhamdulillah Allah beri peluang banyak pada kita. Beri peluang banyak pada kita untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri, untuk qada perkara-perkara yang belum kita selesaikan, qada puasa, qada solat, qada zakat, macam-macam lah benda yang kita selesaikan. Tujuannya supaya kita mara bergerak ke alam berikutnya dengan baik, dengan sebaik-baik mungkin. Ustaz, 68 lebih. 68. 86 ke 68? Saya salah dengar 68. saya. 68. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lanjut usia sihat. InsyaAllah. Saya tak tahu lagi Ustaz. Muka saya belum, muka bedah saya masih tak sembuh lagi Ustaz. Oh, belum sembuh lagi? Belum. Dia tiup tu pun belum cabut lagi. Masih keluar lagi air dia. Masih keluar lagi. Dah seminggu dah ni. Seminggu lah daripada yang minggu lepas tu kan? Ya betul-betul Ustaz. Minta Syafakumullah, syafakumullah. Sebab ingat ni minggu lepas. Ya, Tadi Ustaz sebut pasal qada tu kan Ustaz kan? Qada. Saya qadakan, saya nak tanya lah Ustaz muskil ni. Arwah ayah saya meninggal bulan puasa. Tapi kita kena qadakan puasa yang ayah saya meninggal tu ya Ustaz ya? Tak perlu, kita selesaikan fidyah dia. Oh, fidyah saja. Puasa dia tak apa, tak payah. Solat pun sama. Oh, okey. Fidyah dia tu kena, kalau dah tinggal 2 tahun tu kena bayar double ke macam mana Ustaz? Bayar double sampai waktu dia meninggal lah, kira tahun-tahun depan-depan lagi dah tak ada dah selesai lah. Oh, yang tahun dia meninggal saja ke kita bayar fidyah tu Ustaz ya? Sampai ke situ saja. Terima kasih Ustaz. Tapi Sama-sama. kena double Ustaz ya? Kena double lah ya? Kalau dia dah bertangguh satu kali, satu bertemu Ramadan yang berikut, dia tak double. Kalau masuk Ramadan yang dia tinggal satu,
berikut sampai jejak Ramadan yang kedua, baru nama dia kena fidyah. Masuk Ramadan yang ketiga, baru double. Okey, double. Okey, terima kasih Ustaz Mm-mm. ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi salam. Waalaikumsalam. Makcik nak Mm-mm. tanya. Mm-mm. Sekarang kan makcik buat puasa sunat Isnin Khamis Mm-mm. untuk diri makcik. Satu tu makcik niat untuk arwah bapa yang mungkin masa muda-muda dia ada tinggal puasa ke, boleh ke Ustaz? Kalau niat puasanya untuk kita, tapi kalau nak niat sedekah pahala puasa, boleh saja. Tapi untuk qadakkan orang yang telah meninggal tak perlu, kita selesaikan melalui fidyah. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Jadi niatnya Sama. hadiah pahala je ya niatnya. Hadiah pahala, ya Allah, seandainya mula-mula kita niat puasa macam biasa kita niat puasa lah. Saja aku puasa esok hari, puasa sunat Isnin kerana Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita puasa ataupun masa puasa, ya Allah, seandainya ada anugerah pahala, kebaikan, manfaat, ganjaran daripada puasa yang aku laksanakan ini, maka aku mohon kepadamu, ya Allah, apalah kiranya pahalanya dihadiahkan, disedekahkan kepada si fulan. Macam itulah. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, boleh tanya lagi ke? Salam. Ya, apa ceritanya tu? Tadi yang Puan cakap tadi yang qada puasa tu kan? Kalau kita qada puasa, kita niat sekali dengan qada bulan Ramadan bersama dengan qada sunat Isnin atau Khamis, boleh tak Ustaz? Boleh. Maknanya niat sekali arung ke macam mana? Betul. Kita niat puasa esok, puasa qada, pada masa yang sama kita niat esok adalah puasa sunat Isnin. Boleh? Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi itulah kita punya cerita pagi ni, menyambung cerita tentang pada minggu lepas yang belum selesai Nabi di kalangan Bani Israel ni. Cuma pagi ni ada perkara kisah saya nak kongsi sikit, satu dua kisah. Yang mana kisah ni dia satu berkaitan dengan kisah di zaman Nabi SAW. Yang kedua kisah selepas Nabi wafat. Untuk kita jadikan sebagai pengajaran. Oh, rupanya pernah berlaku macam tu. Kisah dia macam mana? Kita boleh tengok kat sini. Ada satu kisah di zaman Nabi SAW, iaitu kisah berkenaan dengan seorang lelaki yang mata dia buta. Kisah dia macam ni, daripada Sayyidina Uthman bin Hunayf. Beliau menceritakan, anna rajulan, ada seorang lelaki dhariral basar. Dia ni mempunyai buta, dia ni buta matanya. Buta mata. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia datang jumpa dengan Nabi. Faqala. Lalu lelaki tersebut pun berkata, dia cakap dengan siapa ni? Dia cakap dengan Rasulullah. Maka dia cakap dengan Rasulullah, ud'ullaha ayyu'afiyani. Wahai Rasulullah, tolonglah doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyembuhkan mata saya yang buta ni. Dia ada sakit lah, mata dia buta. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, jangan lupa selawat. In syi'ta da'autu laka, sekiranya kamu nak, boleh saja aku mendoakan kamu. Wa in syi'ta, tetapi sekiranya kamu nak juga, pilihan kedua, akhartu dhaka, aku tangguhkan saja, maknanya tak payah doakan untuk sembuh celik dekat dunia. Fahuwa khair, yang mana itu adalah lagi baik. Maknanya biar buta dekat dunia, tapi kita ni tak menanggung dosa mata tu sampai ke akhirat. Jadi itu lebih baik. Faqala, tapi lelaki tu cakap, ud'uhu, saya nak
perlu jugalah Rasulullah nak pakai mata ni. Tolonglah doakan saya supaya saya sembuh. Lalu Rasulullah perintahkan, fa'amarahu an yatawadda'a. Nabi pesan, okey balik nanti kamu wuduk. Fayuhsina wudu'ahu, dan hendaklah kamu pastikan memperelokkan wuduk kamu. Wa yusalliya rak'atain, dan hendaklah kamu lepas tu solat 2 rakaat. Wa yad'uwa bihadzal du'a, dan hendaklah kamu baca doa yang aku nak ajarkan ini. Apa doa dia? Inilah doa namanya. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku bertawassul kepadamu, binabiyyika, dengan nabimu, Nabi Muhammad, Nabiyyir Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni tawajjahtu bika, sesungguhnya aku bertawassul denganmu wahai Muhammad, ila Rabbi, untuk meminta kepada Tuhanku, fi hajatili, pada urusan hajatku ini, fi hajati hadhihi lituqdali, agar dikabulkan hajat tersebut untuk diriku. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, syafi'ahu fiyya, terimalah tawassul beliau pada untuk diriku. Jadi siapa yang ajarkan supaya baca doa ni? Nabi ajar. Nabi ajar tu kepada seorang sahabat Nabi, namanya Sayyidina, namanya seorang lelaki yang buta. Yang riwayatnya adalah Sayyidina Uthman bin Hunain. Hadisnya hadis yang sahih ke? Ya, hadisnya hadis yang sahih. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ada, dalam kitab-kitab hadis yang lain ada. Ini kisah apa ni Ustaz? Ini kisah oh, saya ingatkan apa tadi. Ada dengar. Baik, cerita. Saya ingatkan apa. Jadi cerita dia ialah, dia ni balik rumah. Nabi dah ajarkan doa. Doa dia memohon kepada Allah dengan berkat baginda Nabi SAW. Jadi maknanya boleh ke kita berdoa dengan berkat orang? Kalau dengan berkat amalan macam tadilah kita buat ni, baca Yasin, dengan berkat Yasin mudah-mudahan sihat, dengan berkah sedekah mudah-mudahan sembuh sakit, kan? Itu nama dia berkat amal soleh. Tapi kita bukan dengan berkat amal soleh, kita dengan berkat orang soleh. Orang yang paling tersoleh sekali, Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun doa, ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat Nabi SAW, aku bertawassul kepadamu dengan baginda Nabi. Jadi, apakah boleh seseorang itu melakukan perkara tersebut? Jawapannya memanglah boleh, sebab yang ajar sendiri adalah Rasulullah. Bentuk begini namanya tawassul. Bentuk cara doa begini. Baik. Dia ada satu lagi, bentuk dia, nama dia istighathah. Kita tak pernah buat, tak apa. Saya bukan suruh buat ke, mesti buat ke tak. Nak tahu cerita. Tahu cerita. Oh rupanya macam tu. Oh rupanya dalam hadis. Oh rupanya Nabi yang ajar doa cara macam tu. Yang penting kita tahu yang tu dulu penting. Baik. Sekarang ni cerita. Perbuatan nama dia istighathah. Istighathah tu kalau bahasa Melayu ni maknanya minta bantuan. Minta bantuan. Dekat sini ada cerita tentang minta bantuan kepada Rasulullah. Macam kita minta bantuan kat mak. Mak, laparlah mak. Tolong mak. Masakkan nasi mak. Itu kan namanya minta bantuan, lapar. Tapi kita cakap dengan mak kita. Mak kita pun masak. Ataupun kita cakap engkau kita, ui, aku ni ada problem, tolong sikit aku ni. Kau tengoklah barang ni berat betul lah. Tolong.
dia pun tolong. Tolong maknanya dia minta bantuan. Baik. Sekarang pernah tak berlaku kes cerita minta bantuan kepada Rasulullah yang tadi masa Rasulullah masih hidup. Sekarang ni ceritanya Rasulullah telah wafat. Diceritakan oleh siapa? Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir. Dalam kitab beliau Tarikh Madinati Dimashq. Sejarah Madinah, sejarah bandar Damsyik ataupun Dimashq. Baik. Ada kisah daripada ulama salaf. Qala Abul Khair, berkata Abul Khair, dakhaltu Madinatul Rasul. Kecil sikit tulisan dia, tak apa. Aku telah masuk ke bandar Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah maksud dia. Wa ana bifaqah. Pada ketika itu, aku dalam keadaan yang terlalu lapar. Sangat lapar. Fa'aqamtu 5 ayyamin ma dhuqtu dhawaqan. Aku sudah berlalu selama 5 hari. Aku tidak menjamah sebarang makanan. Ya Allah. Orang kalau tak makan 5 hari, lapar tak? Tak makan 5 hari, ya Allah. Lapar ke tak lapar? Bukan kata lapar. Kita ni tak makan 5 jam je dah mula nak cari benda ngunyah-ngunyah dah. Geletar Ustaz tangan. Ya Allah, menggeletar kalau dah sampai 5 hari. Kalau saya 1 hari je dah mula menggeletar dah. Kalau 5 hari tu dah memang lapar lah. Lalu fataqaddamtu ilal qabri. Dan saya bila dah terlalu lapar dah 5 hari tak makan, saya pun masuk ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, saya menuju ke kubur Rasulullah. Wassallamtu 'alan nabi. Dan saya pun memberi salam kepada baginda Nabi SAW. Ini termasuk juga cerita karamah. Wa ala Abi Bakrin. Dan saya beri salam kepada Abu Bakar sebelahnya. Wa Umar. Dan saya juga beri salam kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Wa qultu. Lalu saya cakap kepada Rasulullah. Ana dhaifukal laylata ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ni adalah tetamu tuan pada malam ini. Fatanahaitu. Lalu selepas saya cakap, saya pun menuju ke bahagian tepi masjid. Wanimtu. Dan saya pun tertidur. Khalfal mimbar. Di belakang mimbar. Terlalu lapar. Tiba-tiba fara'aitu fil manamin nabiyya. Tiba-tiba masa saya tidur, saya bermimpi melihat Nabi di dalam tidur saya. Yang saya nampak, wa Abu Bakrin an yamini. Saya nampak Abu Bakar di sebelah kanan Nabi. Dalam mimpi itu saya nampak wa Umaru an yasarih. Saya nampak Sayyidina Umar di sebelah kirinya. Wa Ali bin Abi Talib baina yadayhi. Dan di depan Nabi berdiri Sayyidina Ali di depannya. Maka ketika itu faharrakani Aliyun. Maka Sayyidina Ali datang kepada aku, dia pun gerakkan aku. Aku tengah baring kat situ. Aku ternampak Nabi, Abu Bakar, Umar. Sayyidina Ali datang kat aku, dia kejutkan. Bangun. Qala li qum. Sayyidina Ali cakap dengan saya, bangun. Wa qad jaa Rasulullah. Tu Rasulullah datang tu. Qala faqumtu ilaihi. Lalu saya ternampak Rasulullah, saya segera bangun dalam mimpi tu. Saya berdiri, Rasulullah dah ada datang ni. Wa qabbaltu baina ainai. Saya datang, saya dakap Nabi, saya cium di antara 2 mata Nabi, iaitu di bahagian dahi, tempat pertemuan antara 2 kening. Itu nama dia baina ainai. Fadafa'a ilayya raghifan. Ketika itu Nabi menghulurkan kepada saya sekeping roti. Ya Allah, jadi tetamu Rasulullah dalam mimpi. Maka dalam mimpi itu fa'akaltu nisbahu. Saya pun bila Nabi ulur, saya pun duduk, saya makan, saya makan separuh. Lepas saya makan separuh, saya tersedar daripada mimpi. Fantabahtu, dia tersadar daripada mimpi. Katanya seronok sangat makan jadi tetamu Rasulullah. Sekali masa dia sedar daripada mimpi, tiba-tiba fa'idha fi yadi, tiba-tiba di tangan saya ada baki lagi separuh roti. Allahu Akbar.
Dia bangun daripada tidur, tengok kat tangan dia ada lagi separuh roti. Separuh dia makan masa mimpi, separuh lagi ada baki untuk dia makan ketika sedar. Jadi tetamu Rasulullah. Jadi perbuatan ini nama dia istighathah. Nama dia apa? Istighathah. Dan dia tu diberikan yang namanya kita sebut ma'unah ataupun karamah lah. Nak ceritanya tu. Banyak kisah orang-orang soleh ni, kisah ulama salaf dulu ni semua. Macam tu lah. Jadi kalau kita cerita tentang bertawassul ataupun beristighathah ni, memang sudah menjadi amalan ulama-ulama salaf yang terdahulu. Siapa yang pertama kali dengar kisah ni? Angkat apa Angkat kening. Tak ada pula gambar kening. Allah. Baru dengar pertama kali. Tak apalah, okey. Nak cerita ni kisah. Kisah-kisah orang soleh, kira kisah ulama salaf dulu. Zaman 100 tahun Hijriah, zaman 200 Hijriah, zaman 300 ke bawah, itu banyak kisah-kisah orang soleh yang boleh jadi iktibar kepada kita. Okey. Kita sambung cerita kita. Kita sambung cerita kita dekat muka surat berapa Quran kita? Muka surat 40. Muka surat 40. Muka surat 40 hari tu cerita dia berkaitan apa? Berkaitan dengan Nabi yang disebutkan dengan, dikatakan namanya Nabi Syamuel. Bila dia punya Bani Israel ni dah minta supaya mereka itu dilantikkan untuk mereka seorang raja, seorang pemimpin, pahlawan. Zaman dulu kalau disebut raja tu maknanya memang yang paling hero lah. Zaman tu kalau disebut raja tu maknanya yang paling pemberani dan gagah kuat lah. Barulah dia boleh jadi raja tu. Jadi Nabi yang diutuskan oleh Allah ni pun menerangkan. Apa dia menerangkan? Pada ayat 247, dia menerangkan waqala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka, dikatakan Nabi Syamuel tadi tu, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atha lakum, Allah telah utuskan untuk kamu. Siapa yang akan jadi raja ni? Nama orang tu, pemuda tu, nama dia Talut. Nama dia apa? Talut. Allah utus Talut menjadi malika. Malik tu maknanya menjadi raja untuk kamu. Jadi maknanya kalau dia raja, semua kena bersedia jadi tentera dia. Semua mesti bersedia untuk mendengar arahan dia. Semua mesti bersedia untuk taat patuh pada dia. Sebab dia raja, dia pemimpin, dia hero. Tapi Talut ni, adakah dia dikenali oleh orang ramai pada ketika itu? Dikenali. Orang tahu yang namanya Talut ni. Orang kenal dia. Cuma Bani Israel ni melihat Talut ni bukan orang special. Pada pandangan dia, Talut bukan orang special. Kenapa pada pandangan dia Talut bukan orang special? Sebab Talut ni tak ada banyak duit. Macam mana nak jadi pemimpin kalau duit tak ada? Bani Israel fikir gitu. Macam mana nak jadi pemimpin kalau tak ada banyak harta? Macam mana nak memimpin kalau tak ada banyak peruntukan? Zaman dulu macam tu. Zaman sekarang ada tak macam tu? Macam mana nak jadi YB kalau duit tak ada? Zaman sekarang ada tak macam tu? Macam mana nak jadi pengerusi PIBG kalau kereta kecil? Zaman sekarang ada tak macam tu? Dia tengok dulu pakai kereta apa, barulah dia nak pilih jadi YDP PIBG. Dia tengok dulu rumah dia besar mana, barulah nak setuju. Okeylah dia jadi pemimpin kita, bolehlah sebab duit dia banyak. Dia cara menilai kemampuan seorang pemimpin tu melalui harta. Sebenarnya zaman dulu, zaman lepas Nabi Musa dah ada. Zaman Nabi Musa dah ada. Sebelum zaman Nabi Musa dah ada. Sekel tu, pusingan tu terusan macam tu. Kerana soal pemikiran. Soal apa? Pemikiran. Cara berfikir tu yang tak bagus.
Sampai sekarang pun masih juga ada. Dan akan datang pun juga ada. Kerana manusia tu dia kiblat dia. Matlab dia punya apa, dia melihat seolah-olah harta itu adalah penentu kelayakan. Sampai Bani Israel ni pertikai tau. Mereka kata, mereka berkata, pemuka-pemuka di kalangan Bani Israel, anna yakunu lahul mulku alaina, macam mana pula boleh pula kerajaan dan urusan pemerintahan itu diberikan kepada dia untuk dia memerintahkan, memberi pemerintahan ke atas kita. Macam mana macam tu? Kata Bani Israel. Kalau dialah orangnya, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kalau Talutlah orangnya, maka kami ni lebih berhak untuk menjadi raja ataupun memegang tampuk kerajaan dan pemerintahan. Kami lebih layak. Merasa kita lebih layak, merasa kita lebih baik, merasa kita lebih bagus ni asal cerita ni perangai iblis, betul? Merasa kita lebih baik dari orang ni ceritanya asalnya iblis. Cerita asalnya saya ni kalau merasa saya ni lebih baik dari semua yang ada dekat Gema Nur Iman ni, iblis. Iblis perasaan tu susah kita. Tentang kita lebih baik atau tidak itu urusan Allah. Tapi merasa kita lebih baik tu tak bagus. Kalau boleh janganlah. Merasa kita lebih baik. Tapi kalau merasa bahawa kita mempunyai potensi untuk dibangunkan, itu bagus. Itu motivasi dan semangat diri. Merasa bahawa diri kita ada kebolehan untuk memperbaiki diri, meningkatkan diri, untuk memberikan satu nilai tambah untuk kita upgrade kemampuan diri kita, yang itu okey saja. Yang itu nama dia memberi semangat dan motivasi diri. Tapi merasa diri kita lebih baik dari orang lain, lebih sempurna, lebih bagus, lebih daripada orang lain, yang itu kurang baguslah. Janganlah. Sebab asalnya ceritanya iblis. Dia tak nak sujud tu kerana dia rasa dia lebih baik daripada Adam, yang namanya manusia. Yang orang Bani Israel ni dia tak puas hati. Kenapa Talut yang dipilih? Satu orang biasa yang mana adalah beberapa kemampuan dia, tapi dia walam yu'ta sa'atan minal mal. Kata mereka dia ini tidak diberikan keluasan dalam urusan harta. Maknanya duit tak banyak lah, harta tak banyak. Jadi apa hujah Nabi yang tadi yang memberitahu ni? Nabi ni sabar dengan perangai orang Bani Israel. Tadi mereka minta raja. Dan mereka kata kalau diperintah perang, kami akan ikut raja tu punya arahan. Nabi ni dah beritahu awal. Nanti kalau engkau dah ada raja, nanti dia keluarkan perintah untuk pergi berperang, nanti akhirnya macam dulu juga. Dulu pun tok-tok nenek moyang kamu semua pun gitu juga cakap. Tapi bila sampai masa perlu berperang, mereka tak nak perang. Mereka tak sanggup lah, penat lah, rasa tak boleh lah, rasa macam tak menyusahkan dirilah. Sekarang kamu nak bebas daripada cengkaman, penjajahan, pemijakan, pembulian, kezaliman. Boleh. Cara dia ialah nanti Allah berikan perintah, kita kena buat. Kalau kita ikut perintah daripada Allah, nanti Allah akan berikan jalan keluar masalah kita. Dah beritahu awal-awal. Nanti kamu bila dah disuruh perang, nanti ramai yang excuse, minta dirilah, cabut larilah macam-macam. Jadi akhirnya bila diuji, belum cerita perang lagi, baru cerita perlantikan. Dah dipertikaikan yang orang ni tak ada duit lah, orang ni. Tapi Nabi ni berusaha menjelaskan. Apa penjelasan beliau? Nabi ini berkata, yang pertama kena ingat, innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya yang pilih dia tu bukan aku. Yang pilih dia tu bukan kamu bagi undi pilih dia, bukan. Kalau kamu punya pilihan mungkin silap. Mungkin tak tepat. Kemungkinan tu ada. Tapi kena ingat, innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah lah yang telah memilih dia untuk dia memerintah ke atas kamu. Untuk dia menguasai ke atas kamu. Jadi kalau dah pilihan Allah,
janganlah dibantah. Kerana dia tu memang pilihan Allah. Yang kedua ialah wazadahu basqatan fil ilmi. Dan Allah bekalkan, berikan kepada dia keluasan dalam urusan ilmu. Jadi Allah tak berikan dia keluasan harta, tetapi Allah berikan keluasan ilmu. Kalau diberikan keluasan harta, belum tentu dia boleh memiliki ilmu. Tetapi kalau diberikan keluasan ilmu, ilmu boleh menjadi asbab mendapat keluasan harta. Kita ni kena tahu yang mana satu kemampuan kita, yang mana satu di luar kemampuan kita. Kita dalam berurusan dengan harta dunia, kita mungkin boleh beli tilam yang mahal, katil yang mahal, tetapi kita tidak mampu dan tidak boleh membeli tidur yang nyenyak. Kita mungkin boleh beli buku yang banyak, kita boleh beli perpustakaan, rak-rak buku, tetapi kita tidak boleh membeli kebijaksanaan. Kita mungkin boleh beli makanan, kita boleh membeli kilang makanan, tetapi kita tidak boleh membeli selera yang baik. Kita mungkin boleh beli obat-obatan, kita boleh membeli hospital kalau kita kaya, tetapi kita tidak boleh membeli kesihatan. Sebab tu kita kena ingat, kesihatan, selera makan, nikmat tidur yang nyenyak, kebijaksanaan, itu daripada Allah. Bila kita diberi tidur yang nyenyak, barulah terasa nikmat tilam dan katil itu. Hatta kalau tak ada tilam dan katil pun diberi tidur yang nyenyak, nikmat tu besar. Kita kalau diberikan kebijaksanaan, tanpa buku pun kita akan merasai nikmat memiliki ilmu dan kepandaian. Kita ni kalau ada nikmat selera yang baik, duit tak ada, hanya makan nasi putih dengan telur goreng pun, tetap merasakan betapa nikmatnya perkara tersebut. Dan kita kalau diberikan kesihatan, kita diberikan sihat, tanpa kita mempunyai duit beli obat, beli kilang, beli farmasi pun, kita dah rasa alhamdulillah lega kehidupan kita. Sebab tu cara menilai tu. Jadi dari dekat sini Allah kata, Nabi tu beritahu, Allah kan dah beri dia ilmu. Jadi kena hargailah benda tu. Benda tu kamu tak boleh dapat. Harta kamu boleh dapat banyak, tapi kalau kamu tak ada ilmu, tak ada kesihatan, tak ada kebijaksanaan, habis harta. Dan Allah juga berikan kelebihan kepada beliau ini dengan al-jism, diberikan kekuatan fizikal jisim. Dan ingat, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah boleh saja berikan kerajaan itu kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Allah nak beri kepada orang yang ada ilmu, yang ada fizikal yang sihat. Kamu beruntung wahai Bani Israel. Sebab dalam keadaan yang lain, kadang Allah beri kekuasaan kepada yang tak ada ilmu dan yang namanya hanya banyak harta saja. Tapi tak ada ilmu, tak ada iman. Contohnya Fir'aun. Kenapa Fir'aun Allah bagi? Dia kan jahat. Allah kurniakan kerajaan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Jadi untungnya Allah berkehendak beri kerajaan itu kepada orang yang baik. Untuk kamu, syukurlah. Kalau kena diberikan kerajaan pada orang yang jahat, kamu duduk kat dalam negara itu, kamu teraniaya, kan payah. Wallahu wasi'un alim. Allah, dia maha luas kurniaannya, dia maha mengetahui. Itu dah 3 dah tu. Apa dia? 1, dia pilihan Allah. 2, apa dia? Diberikan ilmu. Yang ketiga apa? Diberikan fizikal, jisim yang kuat, yang kukuh, yang cerdas. Kemudian Nabi ni terangkan lagi betapa besar anugerah Allah untuk mereka. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah Nabi mereka itu kepada orang-orang Bani Israel, inna ayata mulkihi, ingat, sesungguhnya tanda-tanda kebenaran kerajaannya ialah an ya'tiyakumut tabut. Nanti dia akan datang kepada kamu membawa bersama dia at-tabut.
tabut ni maknanya satu peti. Datang kepada kamu yang namanya peti. Peti ini di dalam dia, fihi, di dalamnya, sakinatum mir rabbikum. Di dalamnya ada ketenangan dari Tuhan kamu. Peti itu dalamnya ada ketenangan. Nanti buka peti itu, kamu lihat, kamu saksikan, kamu tonton, ketika itu Allah akan berikan ketenangan kepada kamu. Yang dimaksudkan ketenangan ni apa? Ada sebahagian ulama tafsir mentafsirkan maknanya di dalamnya ada pesan-pesan wahyu. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Di dalamnya ada yang namanya perintah-perintah daripada Allah, yang mana kalau mereka laksanakan, maka mereka akan diberikan ketenangan. Jadi apa yang tak ada? Diberikan pilihan Allah, satu. Keluasan ilmu, dua. Kekuatan fizikal jisim, tiga. Diberikan ketenangan oleh Allah, empat. Dan di dalam peti itu nanti Allah akan beri juga wa baqiyatun. Dalamnya ada balance, ada lebihan, ada baki-baki daripada mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Ada baki peninggalan yang pernah ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Dikatakan dalamnya ada barang-barang keperluan harian, entah baju, entah tongkat, entah persalinan, macam-macam lah. Ada sebahagian ulama tafsir mentafsirkan. Cerita dia apa? Salah satu daripada perkara baik, perkara bermanfaat ialah menyimpan peninggalan-peninggalan yang pernah ditinggalkan oleh seorang Nabi dan seorang Rasul. Ini yang dulu kita pernah pelajari, namanya ialah tabarruk, ambil barakah. Yang mana kalau kita simpan jubah Nabi, kita simpan songkok ataupun kita sebut serban Nabi, kita simpan yang namanya cangkir ataupun cawan ataupun bekas minum Nabi, kita simpan yang namanya selipar Nabi, persalinan Nabi, apa-apa yang peninggalan daripada Nabi SAW, sekiranya seseorang itu pernah diberikan oleh Nabi kepada dia, lalu dia simpan, dia simpan dalam simpanannya, maka itu adalah perkara salah satu daripada perkara yang terpuji. Raja ni, untuk membuktikan bahawa dia tu adalah raja pilihan Allah dan betapa baiknya dia sebagai raja nanti, maka salah satu tanda penting, penentu bahawa dia tu adalah orang yang memang pilihan yang baik ialah dia akan diberikan peninggalan-peninggalan yang pernah ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Lebih special lagi, peti yang di dalamnya ada ketenangan dan peninggalan itu, dia dah sampai kepada tangan Raja Talut ini, tahmiluhul malaikah. Benda itu dibawa kepada dia, yang membawa, yang hantarkan, yang sampaikannya ialah namanya malaikat. Ini lagi special lah, khas. Jadi 5 kelebihan dah ada. Janganlah tengok harta orang tu berapa banyak dia ada harta. Dah diberi, dah lah dia pilihan Allah, ilmu dia banyak, cergas pula tu dia punya fizikal dia. Kemudian pada dia ada pesan-pesan kebaikan yang berupa ketenangan. Yang kelima pula dia ada simpan peninggalan-peninggalan keluarga Nabi Musa, keluarga Nabi Harun, yang mana itu didatangkan kepada dia, dibawa oleh para malaikat. Jadi Nabi ni ingatkan bahawa 5 tanda ni merupakan satu tanda yang cukup sempurna untuk kita menerima dia sebagai seorang pemimpin, yang mana dialah sebagai pemimpin ini yang akan menggerakkan semua Bani Israel untuk melawan seorang raja yang selama ini menzalimi mereka. Raja tu nama dia apa? Raja tu nama dia Raja Jalut. Raja tu nama dia apa? Raja Jalut. Jadi setelah Nabi ni menerangkan tentang kelebihan yang sepatutnya dia menilai, untuk ubah sistem nilai, sistem memberikan nilai itu berdasarkan apa? Jadi maknanya boleh tak peperangan tu menang dalam keadaan bukan berkiblatkan kepada harta? Jawapan dia boleh.
Buktinya ketua kepada raja, ketua kepada misi untuk melaksanakan peperangan ni diberikan 5 kelebihan yang mana bukan menidakkan kepentingan harta, tetapi meletakkan harta itu bukan pada senarai utama. Lalu Nabi ni ingatkan, inna fi zalika, sesungguhnya pada yang demikian yang telah diterangkan tadi itu, la ayatal lakum. Sebenarnya itu semua merupakan satu tanda-tanda untuk kamu. Tanda-tanda apa? Tanda bahawa ini adalah kemenangan. Tanda apa? Tanda bahawa kita berada di pihak kebenaran. Tanda apa? Tanda bahawa Allah sayang dan cinta kepada Bani Israel sekiranya taat dan patuh kepada perintah Allah. Tanda apa? Tanda bahawa kita akan memperolehi pembelaan. Itu pun in kuntum mu'minin. Sekiranya kamu percaya. Sekiranya kamu beriman dengan apa yang telah diterangkan. Tapi ada orang tak beriman? Ya, memang ada. Ada orang tak percaya. Apa kaitan kalau simpan peninggalan Nabi dengan kemenangan peperangan? Dia tak boleh brain. Apa kaitan kalau pandai ilmu tapi kita tak ada kelengkapan alat moden peperangan? Dia tak boleh fikir. Apa kaitan kalau setakat badan aja kuat tapi tak ada persenjataan, tak ada duit, tak ada bekalan makanan cukup? Dia tak boleh nak fikir. Sebab disuruh supaya uji. Apakah dengan 5 kelebihan ni kamu nak beriman, percaya bahawa datang pembelaan nanti daripada Allah. Jadi bila diuji begitu, maka mulalah misi untuk menggerakkan Talut ni, menggerakkan usaha untuk memberikan pembelaan kepada Bani Israel. Jadi masa Raja Talut ni nak menggerakkan untuk menghadapi raja yang jahat pada ketika itu, dia kena uji tentera dia dengan persoalan dunia. Sebab dia nak tengok orang tu mesti ada keluasan dunia semata-mata. Jadi salah satu simbol kepada dunia ialah perkara yang berkaitan dengan nikmat-nikmat dunia. Macam mana cara Talut dia mengurus tentera-tentera ni? Yang ini insya-Allah kita akan lihat pada hari Rabu nanti. Apa simbolik kepada nikmat dunia yang ada dalam kisah pertempuran dan peperangan ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan banyak iktibar kita dapat pelajari dan mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu dan kefahaman kita. Allah tingkatkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, kepada isi kandungan Al-Quran, kepada mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Jazakumullah khairal jazak. Terima kasih banyak. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun menyempurnakan kuliah kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit, yang diuji dengan pelbagai masalah, Allah permudahkan segala untuk kita. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu dari kisah-kisah Al-Quran pada pagi ini. Mudah-mudahan beri manfaat, beri barakah dan jadikan ibrah panduan dalam kehidupan kita sepanjang usia kita, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada para pencinta ilmu yang telah pun mengimarahkan kuliah kita pada pagi ini. Dan untuk makluman, kuliah duha kita yang sepatutnya pada pukul 8.15 pada pagi ini telah dibatalkan atas perkara yang tak dapat dielakkan. Tetapi kita akan teruskan dengan kuliah asar kita sekali lagi dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin untuk kelas tahsin Al-Quran. Jadi teruskan bersama dengan kuliah kita pada waktu asar iaitu pukul 5.15 petang nanti. Dan Gemenur Iman juga ingin terus merakamkan sanah helwah selamat menyambut ulang tahun kelahiran kepada para jemaah yang hadir pada hari ini. Semoga fikiranmu semakin luas, cerdas, semoga hatimu semakin bersih dan bijak. Semoga akhlakmu menjadi terampil menawan dalam kebajikan dan sentiasa dalam rahmat dan redha Allah sepanjang usia kita. Amin ya rabbal alamin.
Jadi sebagai penutup kuliah sekali lagi dengan segala sukacita dipersilakan Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk menutup kuliah dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Jadi saya sudahi dulu dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekejap wabarakatuh. Ustaz, sebelum tutup kuliah, Bonda boleh buka soalan sekejap tak? Sebab kita tak ada kuliah 2 Okey. hari. Ustaz ada hal ke Ustaz? Minta maaf. Ustaz boleh ke? Tentang apa tu? Ustaz tak ada waktu luang ke boleh? Kalau Ustaz ada hal tak apalah, kita next time lah. Petang nanti boleh insyaAllah. InsyaAllah. Okey, kalau dah macam tu, kita buka beberapa soalan lah. Nanti sebab petang nanti boleh kalau insyaAllah. tidak kita ada kuliah. Petang nanti Bonda, Ustaz ada hal pagi ni. Oh, pagi ni ada hal? Maaf, pagi ni saya ada urusan. Jadi tak apalah. Moga Allah permudahkan urusan Amin. Ustaz. InsyaAllah kuliah pukul 5.11 petang nanti kita akan sambung lagi dengan Al-Fadhil Ustaz. Dan untuk kuliah subuh, untuk kisah Al-Quran juga sambung pada hari Rabu insyaAllah. Teruskan bersama dengan Gema Nur Iman. Jangan lupa infak ke tabung Gema Nur Iman untuk kuliah-kuliah ilmu kita. InsyaAllah. Jadi, Ustaz tutup kuliah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu. Terima kasih semua. Jazakumullah. Terima kasih.